Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pada hari Jumaat, 9 Februari 2024, keluarnya keputusan Mahkamah Persekutuan bagi kes Nick Elin Zurina dan Kerajaan Negeri Kelantan. Reaksi orang ramai menunjukkan lahirnya kekeliruan untuk memahami hakikat apa sebenarnya yang berlaku di sebalik keputusan ini. Di dalam era penyebaran maklumat yang terlalu pantas, umat Islam khususnya dalam negara juga perlu berkemampuan untuk melihat sebuah isu tanpa prejudis politik dan agenda pihak-pihak berkepentingan. Kita harus meneliti dan huraikan apakah yang menjadi keputusan Mahkamah Persekutuan sebenarnya. Merujuk kepada ringkasan hakiman yang dikeluarkan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah telah bersetuju bahawa 16 seksyen di bawah enactment 2019 Negeri Kelantan adalah batal atas alasan Badan Perundangan Negeri Kelantan telah membuat undang-undang berkenaan hal perkara yang ia tidak ada kuasa atasnya. Di dalam ringkasan ini juga, Mahkamah telah menyatakan bahawa isu yang dibawakan oleh Nick Elin dan anaknya selaku pempetisyen tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah dalam negara. Untuk konteks, Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia dan quorum hakim terdiri daripada 9 orang kesemuanya. Ia termasuk Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya dan juga Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Daripada ringkasan ini juga, jelas bahawa pempetisyen dan keputusan mahkamah tidak merujuk kepada pertindihan 16 hukuman di antara Mahkamah Persekutuan dan enactment Kelantan. Tular poster grafik yang dikeluarkan pihak tertentu dengan kenyataan bahawa hukuman kanun keseksaan lebih setimpal atau lebih adil. Tidak muncul persoalan mahkamah mana yang melaksanakan hukuman lebih berat ke atas kesalahan jenayah. Tetapi sebaliknya, Nick Elin selaku pempetisyen mencabar bidang kuasa Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan undang-undang mengikut batasan yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, perlu dilihat bagaimana permulaan Nick Elin Zurina memfailkan permohonan untuk mencabar enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Pada 21 Ogos 2019, seorang lelaki Muslim bernama Iki Putra bin Mubarak telah didakwa di Mahkamah Syariah atas kesalahan meliwat yang dilakukan di Bangi. Tidak berpuas hati dengan pertuduhan ini, beliau telah mencabar peruntukan Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 pada tahun 2020. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa kesalahan jenayah liwat yang terkandung di dalam EJS 1995 itu tidak sah dan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini menyebabkan 200 orang peguam sivil dan syariah menyatakan kebimbangan mereka terhadap bidang kuasa negeri untuk menggubal undang-undang jenayah Islam. Kes Iki Putra inilah yang menjadi presiden kepada petisyen Nick Elin, iaitu pada 30 September 2022, Nick Elin Zurina Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan permohonan untuk mencabar 20 peruntukan enactment Kanun Jenayah Syariah 2019 Kelantan kerana bertindan dengan kanun jenayah undang-undang di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menurut mantan Ketua Hakim Syar'i Negeri Perak, Datuk Haji Muhammad Asri Haji Abdullah, oleh kerana Islam diletakkan di bawah bidang kuasa negeri, maka perundangan Islam diletakkan di bawah senarai negeri. Hanya Dewan Undangan Negeri sahaja yang berbidang kuasa untuk membuat undang-undang Islam berkaitan hukum syarak. Parlimen tidak boleh membuat undang-undang yang berkaitan hukum syarak. Begitu juga Dewan Undangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang yang telah diberi kuasa kepada Parlimen. Parlimen dan Dewan Undangan tidak boleh melangkaui bidang kuasa masing-masing, melainkan perkara-perkara yang dijelaskan dalam senarai bersama, iaitu senarai ketiga jadual. Apa yang menjadi persoalan sekarang ialah kuasa Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam berkaitan jenayah adalah kabur dan tidak jelas.
Inilah yang menjadi punca perbalahan tersebut. Sama ada kesalahan jenayah tersebut dikatakan bertindih dalam bidang kuasa mahkamah awam dan juga mahkamah syariah, atau ia adalah jenis kesalahan yang hampir sama tapi mempunyai tafsiran yang berbeza. Seorang peguam dan aktivis maksa, Luqman Sharif, berkata, terdapat salah faham kononnya keputusan kes tersebut dan kes melibatkan individu bernama Iki Putra Mubarak pada 2021 hanya menyentuh isu perlembagaan. Kes Nick Elin dan Iki Putra membatalkan peruntukan jenayah syariah. Kesalahan jenayah syariah selama ini membentuk nilai budaya kita. Ia akan memberi kesan kepada cara hidup Muslim. Adalah tidak betul mengatakan ia semata-mata isu perlembagaan dan tidak beri kesan kepada Muslim, kata beliau. Oleh kerana kes Iki Putra dan Nick Elin ini adalah kes yang memberikan implikasi kepada masa depan negara, adalah sangat jelik apabila ahli politik dan juga para penyokong mereka masih mengambil sikap berpartisan. Muncul dari sebelah pihak yang mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa orang Islam sudah bebas untuk lakukan jenayah dan mengisytiharkan Black Friday. Reaksi keterlaluan sebegini hanya bertujuan untuk menyemarakkan emosi orang awam. Sedangkan kes Iki Putra berjalan pada tahun 2021, semasa mereka itu sedang berlegar di puncak kuasa. Dari pihak berkuasa pula, suara-suara yang mengambil remeh isu ini seperti tiada apa perubahan akan berlaku selepas ini juga adalah langkah yang seperti senjata makan tuan. Sebaik-baiknya, inilah masanya kerajaan yang mempunyai kuasa untuk dapat membuat perubahan bagi mengatasi kelemahan seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dan lain-lain kes yang bakal dibawa ke mahkamah satu persatu. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah bertitah pada bulan Ogos 2023 berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggubal undang-undang Islam di bawah enakmen negeri serta bidang kuasa mahkamah-mahkamah syariah. Tuanku Sultan mengambil sebagai contoh Sisters in Islam Forum Malaysia yang telah mencabar Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor di Mahkamah Persekutuan dengan mempersoalkan keesahan Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. SIS Forum Malaysia antara lain telah memohon Mahkamah Persekutuan untuk memutuskan bahawa Seksyen 66A berkenaan sebagai tidak berperlembagaan, batal dan tidak sah. Tuanku Sultan berpandangan perlu ditubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi membuat kajian yang mendalam dan kritikal tentang persoalan undang-undang yang berbangkit berikutan dari keputusan kes Iki Putra dan yang sama matlamatnya. Menyahut titah Tuanku Sultan Selangor, kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah melantik mantan Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi sebagai pengerusi jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam jawatan kuasa khas yang turut dianggotai 10 individu lain. Sifat proaktif inilah yang harus menjadi contoh bagi langkah negara kita maju ke hadapan dalam isu-isu seperti ini. Domir TV mencadangkan penubuhan satu Majlis Ulama Malaysia MUM demi membahas kepentingan dan kemajuan Islam dalam negara serta menjaminkan nilai budaya Islam yang telah diamalkan selama ini, khususnya dalam pelaksanaan undang-undang syariah. Majlis ini seharusnya bebas dari kepentingan politik. Sebaliknya, Majlis Ulama Malaysia menambah perspektif Islam dalam cadangan pembuatan polisi, perundangan dan pelaksanaan eksekutif negara. Walaupun ditaja oleh kerajaan pusat, majlis ini seharusnya bebas dari tekanan politik supaya urusan Islam dapat diperkasakan dan dilembagakan melalui dasar perundangan, kebijaksanaan dan mekanisme pada peringkat persekutuan. Kes Iki Putra telah membuka pintu agar jenayah syariah bakal jatuh satu persatu
dengan mengecilkan kuasa gubalan negeri. Cabaran hak asasi manusia dan ideologi liberal ke atas sistem budaya dan undang-undang negara adalah cabaran yang semakin nyata. Jika melihat garis masa, terdapat satu persatu strategic litigation yang dilakukan yang bukan sahaja mencabar tindakan dan keputusan pihak berkuasa syariah, tetapi kemudiannya undang-undang hukum syarak dan kuasa mahkamah syariah. Dari zaman British, Mahkamah Persekutuan berjaya mencari keseimbangan mempertahankan sistem syariah. Tetapi sejak kebelakangan ini, muncul satu gerakan judicial activism yang membelakangkan keputusan Mahkamah Persekutuan. Menjadi persoalan bahawa siapakah di sebalik gerakan liberal dan sekular ini. Semua pihak mesti berperanan tanpa bermain dengan rasa kecewa atau berdendam yang berterusan. Hentikan politik berpartisan, menunggang isu untuk political mileage dan fokus kepada cabaran sebenar. Yang boleh menggerakkan perkara ini adalah melalui Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Manakala rakyat pula terus berperang dengan sentimen masing-masing yang tidak berpenghujung dan lebih sulit, lebih sukar untuk dirungkai semula.